Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kita untuk kita dihimpunkan jadi satu tempat yang begitu mulia. Kenapa mulia? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu ini adalah tempat yang paling Allah Taala kasih. Allah Taala suka. Allah Taala cinta. Maka apa lagi yang lebih mulia daripada satu tempat yang disebut sebagai tempat yang paling disukai, paling dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biladi ila Allah Ta'ala masajiduha. Secinta-cinta tempat di sisi Allah Ta'ala bagi satu-satu kawasan ialah masjid-masjidnya. Masjid surau ni, inilah tempat yang paling Allah Ta'ala suka. Cuma kita tak berapa rasa kan. Jadi sebab tu kita berada dalam ni sejam, 2 jam kita dah rasa letih, tuan-tuan. Cuba kita campak ke alam anda 2 jam. Ada terasa? 2 jam. Tak tahu siang, tak tahu malam, tuan-tuan. Kejap je. Terkejut tu, kejap je. Sebab apa? Sedangkan itu adalah bazar. Alam anda tu nama alam anda lah. Dia hakikat sebenarnya satu pasar yang besar. Kan? Semua benda, mall, semua ada dalam tu. Jadi tuan-tuan, sedangkan sambungan kepada hadis tadi, wa abghadul biladi ila Allah Ta'ala aswaquha, dan sebenci-benci tempat di sisi Allah Ta'ala bagi satu-satu tempat ialah pasar-pasar dia, bazar-bazar dia, mall-mall, hypermarket, hypermall, supermarket, apa-apalah yang bunyi ada pasar, yang bunyi ada jual beli. Sebenarnya itu tempat yang sepatutnya kita pergi betul-betul untuk keperluan sahaja. Nak pergi mana tu bang? Nak cari sabun. Pergi beli, cari sabun, balik. Kan? Ini tak ada. Beli sabun, nak cari sabun, tapi dia punya melilau kat dalam tu. Buat balik tu 3 bakul. Bukan sabun je, kan? Dengan perus periuknya masuk, dengan apa, semualah. Sebab apa? Kita dah round dalam tu. Kan? Sedangkan situ tempat hanya untuk keperluan yang perlu-perlu sahaja. Kan? Kita tak perlu berlama-lama di tempat sebegitu. Sebab ia bukan tempat yang Allah Ta'ala suka. Tapi ni masjid surau ni tempat yang Allah Ta'ala suka. Siapa yang cakap? Bukan saya pandai-pandai cakap. Nabi SAW cakap. Hadis ni riwayat Muslim, hadis sahih. Kan? Tapi panjanglah syarah dia tu. Kenapa yang pasar ni dikatakan sebagai tempat yang Allah tak suka? Kenapa masjid? Itu lain kuliah lah kan. InsyaAllah. Dan cuma malam ni saya betulkan iklan lah, saya tak bawa kitab Hayatul Sahabat. Ni sebab cover ya kan. Jadi saya nak muzakarah sikit malam ni. InsyaAllah tafsir. Saya nak muzakarahkan, nak bincangkan surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Kalau tuan-tuan yang ada telefon cerdik tu boleh buka. Kalau tak, boleh ambil Al-Quran kan? Untuk kita tengok sama-sama apakah yang kita boleh ambil pelajaran daripada firman Allah Ta'ala. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 70 dan 71 lah. 2 ayat. Pendek saja ayat dia. Tapi perkara ni perlu kita beri perhatian. Kerana di dalam ini ada perintah Allah. Dan di dalam perintah Allah ni juga Allah Ta'ala sertakan pula
apa dia natijah. Jika kau buat yang kusuruh ni, apa akan jadi pada kau. Jadi benda ni benda yang praktikal. Ini bukan hanya sekadar untuk kita dengar, jadi cerita hawa telinga, nak seronok, nak tahu saja, nak tambah tahu sahaja, bukan. Tapi kita kena niat ialah untuk kita faham, untuk kita amal, dan kita nak cerita pada orang lain pula. Kita nak sampaikan, nak sebarkan pada orang lain, insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah ini, Allah Taala kata, Allah mulakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ni tuju pada siapa? Pada orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Siapa? Kita tu sekarang. Masa ayat ni turun, siapa orang beriman tu? Siapa je yang orang beriman tu masa ayat ni turun? Nabi dan para sahabat. Agak-agak berapa ribu orang je para sahabat masa tu. Dan siapa orang tu? Sahabat Nabi tu. Allahu Akbar. Ingat tuan-tuan, ayat ini Allah seru kepada orang yang beriman. Siapa yang orang beriman yang betul-betul yang dituju tu? Ialah sahabat Nabi. Satu level makam yang sangat tinggi. Saya dah hurai panjang lebar masa kita nak mula kitab Hayatus Sahabah. Kenapa kita nak kenal sahabat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Kan? Panjang lebar dah saya cerita. Maknanya satu kelompok manusia yang memang Allah Ta'ala dah akui. Dari segi bagus agama mereka, dipuji Allah puluh-puluh ayat, dipuji oleh Nabi ratus ribu-ribu hadis. Dan ini Allah Ta'ala panggil mereka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang dah beriman, wahai mereka yang dah beriman. Jadi habis dah generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, atba'ut tabi'in, dah habis dah. Kemudian datang yang khalafnya, habis beratus tahun, 100 tahun, akhirnya sampai zaman kita. Jadi siapa yang dikatakan beriman ni pada zaman ini? Tinggal kat kita lah. Ayat ini juga dituju kepada kita. Saya, kalau orang macam kita ni Allah Ta'ala panggil dan Allah nak nasihatkan, Allah nak suruh, nak cakap, nak ingatkan, kita boleh terima lah. Kita akuilah kita ni Allah Akbar, kan. Tapi kalau orang macam sahabat-sahabat Nabi pun Allah Ta'ala seru, Allah Ta'ala panggil, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tarik perhatian mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang ataupun mereka yang beriman, yang dah beriman. Siapa? Orang macam Abu Bakar, orang macam Umar, orang macam Uthman, orang macam Ali radhiyallahu anhu. Bukan barang-barang orang. Betul tak? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga Nabi pernah beritahu, kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh manusia kecuali Nabi-Nabi, berat lagi iman Abu Bakar. Untuk orang macam ni pun Nabi SAW kata apa? Allah Ta'ala panggil apa? Ya ayyuhallazina amanu. Kau pun, wahai Abu Bakar, kau pun termasuk juga. Dengar ni. Jadi sekarang ni giliran kita untuk diseru oleh ayat ini. Ittaqullah. Mula-mula sekali perintah. Wahai orang yang dah beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Ittaqu kat sini dia membawa kata perintah. Bertakwa kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Mana kita kena bertakwa? Takwa ini apa? Paling mudah di sini saya rujuk kepada tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari rahimahullah, dia kata apa?
Maksud di sini bila Allah Subhanahu wa taala kata ittaqullah an ta'suhu. Fatastahiqu bidzalika 'uqubati. Kata Imam At-Tabari, kamu kena bertakwa kepada Allah dengan apa? Takwa tentang apa? Kamu takut pada Allah Taala tentang apa? Tentang ataupun daripada kamu melakukan maksiat kepada Allah. Itu maksud takwa di sini, seruan Allah kepada orang yang dah beriman. Wahai orang macam Abu Bakar, wahai orang macam Ali, wahai Umar, wahai orang macam Uthman, macam Bilal, macam Sa'ad bin Abi Waqqas, macam Abdul Rahman bin Auf, seluruh para sahabat Nabi, walaupun orang hebat-hebat, Allah Ta'ala peringatkan lagi, ittaqullah, bertakwa kamu kepada Allah. Kalau orang macam tu pun diperingatkan supaya bertakwa, agak-agak kita ni lagilah tuan-tuan. Jadi kita nak takwa ni, kita nak takut. Maksud takut di sini apa dia? Kita nak hati-hati. Hati-hati tentang apa? Daripada melampaui batas sehingga melampaui apa yang Allah Ta'ala haramkan. Jangan sampai terjebak ke situ. Itu maksud takwa. Ya. Maksud takwa, maksud takwa ialah kita berhati-hati daripada melanggar perintah Allah, meninggalkan suruhan Allah. Itu setiap Jumaat pun diperingatkan, betul? Okey. Itu baru satu perintah. Perintah yang kedua, wa qulu qawlan sadida, dan kamu cakapkan percakapan yang betul. Qawlan sadida, cakapkan percakapan yang betul. Satu perintah untuk takwa, untuk kita hati-hati supaya jangan sampai kita memaksiati Allah Ta'ala, langgar perintah Allah, tinggalkan larangan suruhan Allah. Maka datang perintah yang kedua. Perintah yang kedua ini Allah Ta'ala kata suruh buat pula. Apa yang kena buat? Qawlan sadida. Qulu qawlan sadida. Kamu kena cakap percakapan yang betul. Apa benda percakapan yang betul ni? Maka di sini saya mengambil dalam tafsir At-Tabari ini apa yang dinukilkan daripada seorang tabi'in, nama dia Ikrimah. Yang bernama Ikrimah rahimahullah. Ikrimah Maula Ibn Abbas. Ikrimah ini ianya adalah bekas kepada hamba kepada Sayyidina Abdullah Ibn Abbas. Ikrimah ini satu orang hamba je rupanya. Tetapi oleh kerana dia ni jadi hamba dengan Sayyidina Abdullah Ibn Abbas ni daripada awal, daripada mudanya lagi, dan dia menerima didikan langsung daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, maka menyebabkan dia ni menjadi salah seorang yang paling mahir ilmu dia, yang paling hebat ilmu dia, yang paling mendalam tentang Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ikrimah ini, kalau berdasarkan apa yang dikatakan oleh seorang tabi'in, Ikrimah ni level dia adalah level tabi'in. Dia sempat bertemu dengan ramai ratus-ratus orang para sahabat Nabi. Dia tak sempat jumpa Rasulullah sebab dia tabi'in sahaja. Jadi dia ni sempat bertemu dengan ramai sahabat Nabi, terutamanya tuan dia sendirilah, Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ni pula, daripada kalangan ramai-ramai sahabat Nabi, ia adalah disebut sebagai Bahrul Ummah. Maknanya Nabi SAW dan para sahabat yang senior iktiraf Abdullah Ibn Abbas ini sebagai antara umat Rasulullah yang paling meluas ilmu dia. Bahrul ni maksud dia laut. Maknanya lautan ilmu umat ini. Jadi dia ni bernasib baik rupanya Ikrimah ni, kerana dia ni menjadi hamba
kepada orang yang paling alim di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam bab-bab memahami Al-Quran. Sehingga para sahabat tabi'in yang lain seperti Jabir, seperti Asy-Sya'bi, seperti Qatadah, ini semua ulama besar-besar di kalangan tabi'in. Katanya Jabir, dia kata Ikrimah adalah bekas hamba kepada Ibnu Abbas. Dia adalah orang yang paling berilmu di antara manusia saat ini. Maknanya di kalangan tabi'in, baru level tabi'in ni pun Ikrimah ini diiktiraf sebagai orang yang paling alim. Mana lepas guru dia tu dia dah. Sayyidina Ikrimah ini meninggal pada tahun 104 Hijrah. Maknanya tak jauh tu dengan Nabi SAW. Dengan generasi sahabat 104 Hijrah. Dia meninggal umur dia 80 tahun. 80 tahun 104 Hijrah. Maknanya memang jelas-jelas Ikrimah rahmatullah alaihi ini, dia ni termasuk dalam lapisan yang disebut oleh Rasulullah, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun aku. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi ataupun kurun yang datang selepasnya. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang datang selepas mereka. Maksudnya 3 kurun yang pertama ataupun 3 generasi yang pertama ini berada dalam pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ikrimah rahimahullah adalah daripada kalangan generasi kedua, yakni tabi'in. Kata Asy-Sya'bi, juga seorang tokoh tabi'in, tidak ada manusia yang lebih memahami kitabullah Al-Quran selain Ikrimah. Sebelum saya bawa apa yang Sayyidina Ikrimah ni bagi tahu di dalam tafsir ayat ini, kita kena kenal dulu siapa dia Ikrimah ni, baru kita faham autoriti dia. Qatadah, juga seorang ulama tafsir yang besar di kalangan tabi'in. Orang yang paling memahami tafsir di antara manusia saat ini ialah Ikrimah. Ini semua adalah penyaksian terhadap autoriti ilmu yang ada pada beliau. Maka pada tahun 104 Hijrah, dan setengah riwayat kata ada 100 tahun 5, 1 tahun 106. Jadi berbeza sikit-sikit je lah, setahun-tahun je punya beza. Umur 80 tahun meninggallah Ikrimah ini. Ikrimah ini, dia ni bila jadi hamba kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia dipaksa belajar Quran. Untung tu saya kata untung. Macam mana cara Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu didik Ikrimah? Masa dia nak ajar, masuk kelas lah kalau kita kata masuk kelas ni, dia ikat kaki Sayyidina Ikrimah. Orang dulu dia ngajar sampai tahap tu tuan-tuan, ikat ni. Memang tak boleh nak pergi ke lain, tak boleh nak buat apa. Duduk sini belajar Quran, hadis. Sehingga dia ni menjadi satu orang yang begitu alim. Dia hamba je, hamba sahaya dia ni. Tetapi disebabkan didikan tuan dia, yakni Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka dia menjadi seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Ikrimah. Jadi ini kita kena faham. Hari ni tuan-tuan, Allah, jentik pun tak boleh anak murid. Belum ikat, agak-agak lah kalau ada cikgu yang ikat anak murid dia dalam kelas hari ni. Agak-agak berapa banyak saman dia dapat tu. Kan? Itu silap-silap mau kena buang sekolah serta-merta. Orang dulu-dulu didik anak ni sampai jadi orang, tuan-tuan. Kita hari ni kan, nak marah pun tak boleh. Allahu Akbar. Saya ingat saya kecil-kecil dulu. Sampai sekarang saya ingat lagi. Ustaz yang hantuk kepala saya. Kan? Kita duduk belakang. Yang kawan ni pula, kawan sebelah saya ni lah, yang rakan semeja ni kan. Sikit-sikit nak bercakap. Sikit-sikit nak bercakap. Dah ustaz naik angin. Aku kena sama. Kan? Ingat tu tuan-tuan. Belajar Inggeris kena pelempang dengan cikgu Cina tu. Nama pun Mr. Pang. Memang kena pelempang tu kan.
Sampai ke sudah ingat tuan-tuan. Sekolah rendah kan. Wah, kan. Kita tak pandai. Tapi habis belajar universiti tu masa jadi guru sandaran mengajar tingkatan 3, bawa option pendidikan Islam lah. Pergi lapor diri kan. Pengetua terus tanya, "Ustaz, selain daripada pendidikan Islam ni boleh ajar apa?" Kita dalam kepala nak sebut sejarah lah, paling mudah sejarah lah kan. Inggeris boleh Ustaz, mengajar Inggeris. Sudah. Tahun SRP pula tu. SRP tingkatan 3. Tu zaman SRP ada lagi. Kan? Sudah kata. Bolehlah Ustaz. Kita tak ada guru Inggeris ni, tak ada sangat. Kat Gua Musang dulu. Kan? Jadilah saya guru sandaran satu penggal kat situ. Kelas 10. Good morning Ustaz. Mana ada. Good morning Ustaz. Itu berkat makan pelempang Mr. Pang lah tu. Betul tuan-tuan. Balik nak cerita kat mak ayah. Bapak saya cikgu, mak saya cikgu. Balik nak cerita. Tu orang minta penyakit nama dia kalau cerita. Kalau ceritalah, cikgu lempang. Aku rasa bukan lempang aku dapat, aku tambah lagi tu. Kan? Memang kena balun dengan kayu apa, tak tahulah. Kan? Bapak kita pula cikgu. Dia pun lempang anak murid dia juga. Kan? Ingat pembaris panjang tu. Pembaris tu kan? Yang pembaris kat tepi zas. Kan? Papan hitam tu kan? Kan pembaris dia besar. Pernah patah tu pembaris tu. Ni yang jadi orang juga ni tuan-tuan. Kan? Sebab tu kita kalau sama-sama alumni sekolah rendah ni tak boleh nak cerita panjang. Walaupun janggut saya panjang, orang panggil saya ustaz mengajar rata-rata masjid surau. Jumpa kawan-kawan yang tu, lepeh kan. Habis rahsia-rahsia semua ada dengan diorang. Kami dah buat reunion. Tak ada dah mengumpat guru kami je lah. Kau ingat lagi Mr. Pang? Mau tak ingat? Memang makan pelempang. Dah masuk ma'ahad dah, tingkatan pun kena hantuk kepala, kena baling duster. Kan? Bukanlah saya nakal, orang sebelah nakal kan. Tapi saya kena sama lah, terpias. Kan Nabi dah cakap, kalau kita berkawan dengan tukang besi, kan? Kalau tak kena api pun kurang baju bawa sah. Kalau tak kena terpercik api dia tu pun, sekurang-kurang baju bawa sah. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, tak dapat minyaknya pun, sekurang-kurang bau dia terlekat. Kan? Macam tu lah tuan-tuan. Duduk sebelah nakal. Tapi alhamdulillah nakal-nakal semua lulus. Semua lepas dah. Jadi ustaz semua. Itu yang aku pelik tu. Jadi ustaz pula tu kan. Kadang-kadang duk tengok kawan-kawan ni. Macam mana lah kau mengajar budak-budak ni. Kita tahu sejarah dia. Ini semua sama tak boleh cerita apa ni. Kalau jumpa reunion, gelak je lah. Kan? Tak sangka kau jadi macam ni dah. Jadi tuan-tuan, orang dulu-dulu ajar. Ikat kaki, bayangkan kalau ikat kaki. Cikgu-cikgu ikat kaki budak-budak tu. Ingat Menteri Pelajaran sendiri panggil dia kot. Cikgu tu. Tak padan dengan pengarah pendidikan apa bagai tu. PPD ke apa tak jadi tu. Tapi orang dulu-dulu bila ajar ilmu dia ajar sehingga dengan adab. Sangat penting adab. Sekarang budak-budak tak ada adab. Isteri saya denda anak murid dia masa dia mengajar sekolah konven Bukit Menas KL. Budak tu tak buat homework pendidikan Islam dah kan. Guru saya, isteri saya denda je, denda tulis balik. Saya berjanji takkan buat lagi. Ulang yang tu 1000 kali. Mak dia hantar surat pada pengetua, suruh minta maaf kerana telah membuang masa dan tenaga anak dia buat benda tak ada faedah, yang tidak menepati pedagogi. Alamak, pedagogi tu yang kau tak faham tu. Kan? Dah menangis bini kita jumpa kita kan. Dia
suami seorang guru ni lah yang nanya, kena jadi konselor. Apa hal pula kan? Oh, ini guru besar panggil suruh minta maaf dengan ni apa semua. Apa hal kan? Kita kata gini je lah. Tak payah minta maaf apa. Dan budak tu lepas pada ni buat tak tahu je. Dia nak buat kerja rumah ke, dia tak nak buat kerja rumah ke, apa pun dia buat macam tak ada dalam kelas tu kan. Dah kita nak ajar anak dia, dia tak nak bagi. Dah biarkan, cukup. Tak perlu kita nak susah-susah hati dengan orang yang tak nak. Kita dulu kalau cikgu suruh buat macam tu, alhamdulillah lah kan. Kalau tak memang rotan, pelempang lah jawab dia. Kan? Paling ringan apa dia? Ni. Bukan telinga. Saibon tu. Tak bertonjek kau. Begini ha. Telinga tak hal lagi. Saibon tu. Aduh, tak tahan sungguh kan. Itu ringan lah tu. Kan? Paling ringan. Tapi selalunya yang kena macam ni yang jadi orang. Budak-budak hari ni Allah. Saya tak tahu kenapa terjadi macam tu. Sampai tak boleh nak buat apa cikgu. Jadi lah cikgu, ustazah. Dia sekadar mengajar. Mengajar supaya boleh jawab dalam peperiksaan. Dia tidak ada mendidik. Walaupun nama Kementerian Pendidikan, dia tak jadi pendidik. Tak boleh nak didik. Ibn Abbas didik Ikramah ni daripada hamba je. Tapi dia punya didik pada hamba dia ni. Sampai budak tu jadi ulama besar. Menjadi rujukan pula kepada orang lain. Walaupun dia hamba. Ini hebat Islam. Walaupun Islam mengiktiraf tentang kehambaan, sistem hamba ni. Walaupun Islam reducekan benda tu. Tetapi maksudnya bukan hamba dalam bentuk seperti hamba zaman jahiliah. Hamba ni jadi macam binatang, macam barang tak. Dia hanya hamba kerana dia status dia hamba. Tetapi dia mendapat hak, segala hak-hak yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi apa Sayyidina Ikrimah bagi tahu, apa Sayyidina Ikrimah telah sebut di dalam tafsir dia berkenaan ini sebagaimana yang dipetik oleh Imam At-Tabari, qulu qawlan sadida, katakan perkataan yang betul itu. Katanya Sayyidina Ikrimah rahimahullah, maksud perkataan yang betul itu ialah qulu la ilaha illallah. Kamu kena cakap la ilaha illallah. Kamu kena cakap tentang la ilaha illallah. Dia suruh qulu ni cakap. Qaulan ni perkataan, percakapan, pertuturan. Dia tak kata zikirkan la ilaha illallah. Dia kata qulu qaulan. Kita kena sebut. Hadis lain ada afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal la ilaha. Itu ada hadis lain yang kita jadikan asas untuk kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi di sini perintah Allah yang kedua selepas bertakwa apa dia? Qulu qaulan sadida. Kamu kena cakap percakapan yang betul. Apa percakapan yang betul? Kata Sayyidina Ikrimah, ialah la ilaha illallah. Memperkatakan tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah ni ada dua bahagian. Satu nama dia nafi. La ilaha, tak ada Tuhan. Nafi. Sebab tu kita tak boleh berhenti kat situ. La ilaha, la ilaha. Tak boleh la ilah saja tu. Kalau buat dengan sengaja dan faham dan sengaja pula sebut setakat tu, boleh membawa kepada jatuh gugur kalimah. Sebab tu dia kena ada illallah. Mula-mula kita nafi, illallah kita sabitkan balik. Sabitkan apa? Tak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Jadi kita nak cakapkan tentang la ilaha illallah, ini satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kena cakapkan tentang la ilaha illallah. Macam mana yang kata cakap tentang la ilaha illallah? Kata kita pergi jumpa orang, la ilaha illallah. La ilaha illallah macam tu ke?
Oh, pelik sangat bunyinya. Tak. Tetapi kita kena nafikan apa sahaja kebesaran, kehebatan, kekuasaan makhluk dan kita hanya menetapkan, mensabitkan kehebatan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kandungan ini yang kita kena cakapkan dalam percakapan, pertuturan harian kita. Macam mana contoh dia? Contoh dia saya petik satu hadis yang juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Pada masa itu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia ni berada ataupun dia ni umur masih muda sangat. Masih budak-budak lagi. Kita kata baru remaja lah. Kalau kita tu macam remaja, baru remaja. Apa yang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata? Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud belakang tu apa? Dia sedang bonceng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang bonceng. Naik, setengah riwayat kata keldai, setengah riwayat kata kuda. Naik kenderaan lah, naik tunggangan. Kenderaan ni pun macam kereta pula kan. Tunggangan. Jadi dia bonceng sebab dia budak lagi masa tu. Kuntu khalfa, aku duduk belakang Nabi SAW. Tengah-tengah naik ni, tiba-tiba Nabi SAW cakap apa? Ya gulam, budak. Nabi sebut pun budak dah. Menunjukkan umur dia masa tu, orang kata remaja baru nak up lah. Kan? Ya gulam, wahai budak. Inni u'allimuka kalimatin. Aku nak ajar kamu beberapa perkataan. Ini cara Nabi bercakap tentang la ilaha illallah. Macam mana? Nabi SAW kata, aku nak ajar kamu beberapa perkara. Apa dia? Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah sentiasa di hadapan kamu, bersama kamu. Allah backup kamu. Ini Nabi SAW kata. Fa'iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak minta, minta dengan Allah. Nabi bercakap dengan siapa? Dengan budak. Fa'iza sta'inta fasta'in billah. Bila kamu nak minta tolong dengan Allah. Jauh now dengan kita bercakap dengan anak-anak kita, ya tak? Kau ni kalau tak ada aku mampus lama dah. Mohoi. Dah jadi Tuhan dah kita. Padahal bapak mati ramai mana, anak hidup elok je. Anak yatim tu kan ramai. Hidup je budak tu. Kerana rezeki apa semua ni bukan bapak yang uruskan. Allah yang uruskan. Tapi Nabi SAW ajar pada seorang kanak-kanak pun Nabi bercakap. Bukan dalam masjid pun. Sambil-sambil naik kedai. Sambil-sambil maknanya dalam kehidupan biasa harian ni. Bukan duduk atas mimbar, atas kuliah macam saya ni. Tak. Apa Nabi SAW cakap dengan budak? Budak, ni dengar elok-elok ni berapa perkara ni. Apa dia? Jagalah Allah. Allah jaga kamu. Jagalah Allah. Kamu akan dapati Allah bersama kamu. Fa'iza sa'alta. Bila kamu nak minta, minta dengan Allah. Fa'iza sta'inta. Bila kamu nak minta tolong dengan Allah. Fa'lam. Dia kata ketahuilah. Innal ummata. Kalaulah umat ini. Istama'u ala ayanfa'uka bisyai'in. Mereka semua berhimpun nak bagi kamu satu manfaat dengan satu benda. Lam yanfa'uk. Sama sekali tak akan dapat bagi manfaat kepadamu. Illa ma katabahullahu lak. Melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tuliskan untuk kamu. Wala in istama'u. Kalaulah mereka ni berhimpun pula. Ayyadurruka bisyai'in. Nak bagi mudarat pada kamu dengan satu-satu benda. Lam yadurruk. Sama sekali tak akan dapat bagi mudarat pada kamu. Illa ma katabahullahu alaik. Melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tuliskan ke atas kamu. Maknanya apa? Pada budak ni nak bagi tahu, yang boleh bagi manfaat, yang boleh mudarat, Allah saja. Selain daripada Allah, tak ada yang boleh bagi manfaat, tak ada yang boleh bagi mudarat. Hanya Allah Ta'ala saja pemilik mutlak manfaat dan mudarat. Hanya Allah yang boleh lakukan sesuatu. Kan? Apa yang Allah kehendaki itu sahaja yang akan terjadi. Dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki, mustahil boleh akan terjadi. Ya. Ini apa yang diberitahu oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW conclude
Dengan apa? Rufatil aqlam, telah diangkat segala pena-pena. Wajuffatis suhuf, dan telah kering dah segala suhuf-suhuf. Maksudnya Allah dah tulis habis semua dah kat Lauh Mahfuz. Dalam satu hadis riwayat Bukhari dinyatakan Allah Taala dah uruskan semua tentang makhluk ni 50,000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. 50,000 tahun dah selesai dah, program semua dah. Jadi inilah cara kita patut banyakkan percakapan kita seharian. Berdasarkan ayat ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita pertama bertakwa dan kena cakapkan percakapan yang betul, yakni tentang kandungan la ilaha illallah tadi. Macam Nabi SAW tunjukkan cara bercakap dengan seorang kanak-kanak Abdullah bin Abbas. Kemudian Allah Ta'ala sambung, bila kamu buat benda ni, apa akan jadi? Yuslih lakum a'malakum. Allah Ta'ala akan betulkan segala amal kamu. Allah yang akan baiki diri kita. Lagi banyak kita cakap benda yang betul ini tentang la ilaha illallah ini, lagi banyaklah Allah Ta'ala akan betulkan kehidupan kita. Daripada pagi kita bangun sampailah kita tidur balik, kan? Allah Ta'ala akan baiki. Lagi banyak kita cakap benda yang betul ini tentang la ilaha illallah ini, lagi banyak islah akan berlaku dalam kehidupan kita. Yuslih lakum a'malakum. Allah islahkan bagi kamu segala amal kamu, perbuatan kamu. Dan bonus, wa yaghfir lakum dunubakum. Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Dan siapa-siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka di sini maksud dia kena refer balik kepada perintah Allah yang dua tadi. Takwa dan cakap-cakapan yang betul tadi. Maka apa akan jadi? Faqad faza fawzan azima. Orang inilah yang akan berjaya dengan kejayaan yang agung, kejayaan yang besar, kejayaan yang begitu gemilang. Inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita hari ini kita nak supaya kehidupan kita ini setiap hari semakin hampir dengan Allah. Maksudnya amal kita ni kena semakin betul. Amal kita ni kena semakin mantap, kan? Maka kita nak baiki amal kita sendiri memang susah. Kan? Susah. Ni sambut Maulidur Rasul tiap-tiap tahun. Ada bertambah selawat dalam tiap-tiap hari hidup kita. Daripada setahun ke setahun. Tahun 2000 dulu selawatnya 10 kali je sehari. 2 solat lah, tolak yang dalam semayang. Bila sambut tahun Maulidur Rasul 2001, dah tambah jadi 20. Ada tambah tak? Ni dah 20-22 dah. 1444 dah. Kan? Masalah kita. Sebab apa? Kita memang susah bila kita diserah kepada diri kita untuk baiki diri kita. Tapi kalau Allah baiki kita, susah tak Allah nak baiki kita? Tak susah. Allah boleh baiki kita. Tapi syarat dia Allah Ta'ala letak dua kat sini. Iaitu kita kena cakapkan percakapan tentang la ilaha illallah. Jadi benda ni kita kena belajar. Dan cara yang paling mudah untuk kita dapat kesan daripada percakapan sebegini, di dalam masjid. Di dalam masjid. Sebab itu dalam masjid ini adalah sumber kekuatan hidayah yang paling besar. Refer surah At-Taubah ayat 18. Tu kalau saya hurai pula yang tu, Isyak pukul 12 lah kita. Jadi dah bunyi dah. Jadi saya pun nak habiskan saya punya ayat lah, kan, muzakarah kita malam ni dengan satu kesimpulan. Macam mana kita nak supaya kehidupan kita ni diislahkan oleh Allah, dibaiki oleh Allah, pagi kita, petang kita, siang kita, malam kita. Maksud baiki ni macam mana? Supaya seluruh kehidupan, tindak tanduk kita, amal-amal kita semakin mirip dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita punya benchmark. Dia bukan main ikut dan kita tak. Kita punya tanda aras dia. Penanda aras kita ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi kita ni nak kata okey ke tak okey, tengok adakah mirip atau jauh sangat beza dengan pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau semakin mirip kita dengan pagi Nabi, itulah pagi yang A.
Kalau petang kita semakin mirip dengan petangnya Nabi SAW, itulah petang yang A. Begitu siang dan malam, subuh dan senja, begitulah cara kita nak memberi penilaian. Dan perkara ini penting kerana apa? Ini saja peluang yang kita ada semasa kita ada atas muka bumi Allah. Lepas ni bila dah pindah masuk dalam alam barzah, hanya mengharap doa orang, hanya mengharap amal-amal jariah yang pernah kita buat. Kalau tak, habislah cerita kita kat situ. Kan? Orang pun nak tahlilkan kita, nak doa kita berapa hari sangat. Anak kita sendiri pun tak silap. Adalah 7 hari, sebulan, 40 hari masa dia buat tahlil tu je lah. Lepas tu dia pun tak ingat dah kat kita. Jangan jadi macam tu. Semoga Allah SWT beri taufik untuk kita dapat faham, kita dapat amal, dan sebenarnya kita dapat sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, fa in kana sawaban fa min Allah, jika ada yang benar maka itu daripada Allah, wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan, jika ada yang salah maka itu kelemahan saya dan dorongan syaitan. Semoga Allah ampunkan saya, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara sekalian dapat maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarafata 'ain innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.